Tengok merah. Tin tak sama Tin, feel. Tengok toilet tu. Dia tak feel lah Tin. Dia sebenarnya yang Bila feel saya tengok dia macam ni, kita okey tak? menyangkung macam ni lah Tin. Nyangkung macam ni. Okey, kali ni kita akan bincangkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Tajuk kita kuno versus moden. Maknanya memang waktu tu fokus dia pada orang golongan dewasa. Mula-mula nak fokus pada golongan dewasa. Sebab lepas kita merdeka, ramai orang kita yang tak kerti membaca menulis. So bagaimana nak maju ke depan kalau dari segi baca menulis mereka pun tak tahu. Tak tahu, betul? Macam contoh tandas. Kan? Bukan tua-tua hidup aja terus ada macam sekarang. Tarik pam. Belum lagi. Belum Itu lagi. lambat. Itu dah makin maju. Dulu jenis terbang je. Terbang. Kat kampung mana ada tandas? Tepi sungai. Sukuk wala. Tu dah terbangnya. Pum, hilang terus. Habis saya mandi kat bawah tu. Nasib lah. Orang hulu punya orang hilir dapat lah. Hai, hello. Podcast Hitam Putih Kehidupan yang dibawakan oleh Usanita. Hari ni, Datuk. Ya, okey Datin Nana. Ya. Okey, podcast kita dah masuk musim yang kedua. Alhamdulillah kita punya podcast ni nak bagi tahu, nak ucap terima kasih kepada semua orang. Kita punya total view dah hampir 20 juta. 20 juta di antara Suhan Channel dan juga Usanita Channel. Dan terima kasih kepada korang semua yang tengok kita orang punya program yang musim yang pertama. Ada yang tak tengok lagi. So ajak dia orang pergi tengok kerana banyak ada yang tengok berkali-kali. Itu Datin sendiri pun nak tengok muka sendiri. Taklah saya. Takkan tak tengok muka sendiri pun. Tengoklah. Datin kan perempuan kan suka dia nampak cantik. Tapi tak adalah nak berkali-kali. Kan? Okey, kali ni kita akan bincangkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Tajuk kita kuno versus moden. Tu macam nampak sangat Purba nampak kan, purba color. Dulu kita panggil zaman dulu kuno lah. Tapi orang sekarang ingat orang dulu kuno. Tapi orang zaman tu ingat dia dah moden. Tapi ramai je juga orang zaman sekarang ni yang masih kuno. Banyak. Ramai. Ramai. Tak ada adab. Dia satu lagi, orang hari ni yang kita rasa kita moden hari ni. Tapi 20 tahun akan datang, dia orang akan cakap kita kuno. Betul. Masa tu kereta dah terbang apa semua, motor perubahan pun dah terbang masa. dah. Ya, betul. Motor dah ada kepak. Ya. Macam Datuk cakap itu apa? Dekat dah ada Neon City. Neon City kat Arab Saudi. Arab Saudi. Itu kehidupan akan datang lah tu. 143 km dia orang buat dalam tu duduk kan. Ya. Gila lah tu. Kan? Gila, 500 bilion USD. 500 billion USD. Saya melabur kat dalam tu projek tu pun saya fikir 2 kali ke. Adalah. Adalah nak cerita sekarang ni. Mana mampu Datin. Itu kuno ke sekarang? Itu tak, lepas 50 tahun yang neon tu kuno. Okey, bersama dengan kita Encik Ali Hanafiah. Pengarah kemas Negeri Selangor. Encik Ali. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Selamat kembali di sini. Mana ada baru first time. Ya, gaya tu kena macam dah lama. Dah lama lah dengan program-program sebelum ni yang lain. Okey, untuk pengetahuan korang semua, Cik Ali ni sebenarnya dia adalah pengarah kemas Negeri Selangor. So kemas ni banyak orang tak tahu. Kemas ni apa? Kemas rumah ke apa benda. Dan kadang-kadang orang tak nampak pun wujudnya kemas ni untuk apa. Tapi orang yang bernaung di bawah tu nampaklah. Tapi kemas ni kalau kita tengok banyak di kalangan budak-budak tadika lah tu. Kan? Bukan nampak tu je Datin. Oh ya ke? Itulah kalau pemahaman. Kalau ramai orang tahu, orang kata tadika kemas. Itu ayat yang selalu orang nampak kan. So macam mana definisi kemas ni sebenarnya Cik Ali? Kemas ni dia mula lagi tahun 61. 61 dah ada dah. Zaman dulu dah ada kemas. Aku belum lahir lagi. Melalui satu perhimpunan persidangan mewujudkan satu jabatan, satu keadaan untuk bantu orang. Kemas ni asalnya. Okay. Pertama sekali dia namanya kelas dewasa, bahagian pendidikan dewasa. Yang ngajar 3M tu menulis baca untuk orang tua-tua dulu. Kau tengok cerita Piramli tu, Cikgu Murni tu, itu kelas kemas. Itu kelas kemas. Itu kelas kemas. Bukan cerita Piramli saja tu. Bukan cerita Piramli saja, tapi itulah kelas kemas yang mengajar masyarakat ketika itu butuh huruf. Huruf lambang tanah. Maknanya memang waktu tu fokus dia pada orang golongan dewasa. Mula-mula nak fokus pada golongan dewasa. Sebab lepas kita merdeka,
ramai orang kita yang tak kerti membaca menulis. So bagaimana nak maju ke depan kalau dari segi baca menulis mereka pun tak tahu. Tak tahu, betul. So wujudlah Kemas. Ketika itu dengan kelas pendidikan bahasa. Kemudian dia berubah. Dari masa ke masa berubah. 1970 dia berubah lagi. Jadi satu bahagian kemajuan masyarakat. Kemajuan masyarakat. Peringkat awal itu mula cikgu. Kelas pendidikan bahasa datanglah cikgu-cikgu ngajar di ke kelas belah raya ke dekat rumah ke apa semua tu. Kumpul orang. Macam orang parti perek macam tu. Kumpul. Okey, hari ni dia. Itu cerita Piramli yang maknanya itu sebenarnya adalah situasi yang sebenar. Situasi ketika itu. Sekarang pun masih jalan lagi. Saya masih ingat lagi Datin. Masa saya nak pergi, umur saya buat IC masa tu 12 tahun. Yes. 12 tahun. Jadi mak saya ni bawa saya pergi ke Petaling Jaya. Bangunan persekutuan. Kita nak masuk bangunan persekutuan, nak buat IC kat situ tu. Nak buat IC dekat luar tu banyak orang dengan typewriter. Ada payung satu dengan typewriter. Jadi masa tu mak saya tak tahu membaca. Mak saya tak tahu menulis. Bukan mak saya saja. Yang macam Cik cakap tadi, ramai yang datang ni bawa anak-anak ni memang tak tahu nak menulis. Betul. Jadi kita akan upah orang tu menulis. Oh, yang typewriter tu. Yang typewriter tu lah. Isi borang. Isi borang sama ada pakai type ataupun pakai dia tulis pakai tangan, pakai pen, kita bayar kat dia 50 sen. Ini bukan banyak orang sekarang ni dia kau orang semua yang kat luar ni sekarang ni kau orang pendidikan dah ada dah. Pada zaman orang tua dulu itu yang cakap kita terima kasih kepada pihak kerajaan kita kerana mendidik. Lepas tu maaf. Dia pendidikan dewasa tadi. Kemudian bila kita tengok ketika itu keperluan. Maknanya bila nak meningkat ekonomi keluarga. Ayah pergi kerja. Kemudian nak tambah ni isteri bantu suami kerja. Anak siapa nak jaga? Anak tak ada orang nak jaga. So masa tu mula kita ambil. Kenapa tak kahwin dua? Itu dulu tak tahu lagi. Duit pun tak ada nak kahwin dua. Sekarang pun belum tentu boleh kahwin dua lagi. Lagi kedua. Jadi anak tak ada orang nak jaga. Bila anak tak nak jaga, apa alternatif yang ada? So Kemas tadi wujud buatlah satu jaga tempat anak-anak satu tempat. Jaga anak-anak. Taskar penjagaan. Bukan taskar, dia nama tak ada nama. Asal kumpul hantar budak je. Hantar kumpul budak, jaga budak tu dulu sebab mak dia pergi kerja, balik kerja ambil balik. Kemudian berubah. Keperluan bukan setakat mula kita jaga je. Takkan jaga saja je. Kita ajar. Ajarlah sikit. Yalah. Boleh menulis, boleh kena huruf A, B, C ke. Mula dari situ. Makin lama makin lihat, maka keperluan makin banyak. Okey, dalam masa yang sama juga Kemas itu satu part. Kelas dewasa, kita jaga anak tadi, and then kita beri pendidikan, pusat pendidikan awal kanak-kanak. Dalam masa yang sama juga, kita ada kelas ekonomi rumah tangga. ERT dulu. Zaman saya ada lagi ERT tu. Dua awal lagi ERT. Orang kita ni dulu masa ERT ni untuk ekonomi rumah tangga. Betul. Dia kahwin bukan macam sekarang ada khusus. Bukan ada boleh ni tak ada pun. Dulu kahwin umur 15 tahun. 15 tahun kahwin. Mana apa tahu yang tahu kencing malam lagi? Betul lah Tin. Bukan cakap tu je. Nak guna benda lah tu pun tak kerti. Tak pandai, tak tahu nak Sudip, guna. tak tahu apa, masak semua tak tahu. Jadi itulah sebenarnya wujudnya ERT tu. ERT. So kita hantu buat kelas masak, ajar masak. Masak pula mula kita ajar. Dulu masak memang masak je lah. Dapur kayu lah. Dapur kayu. Masak kita. Sekarang ajar makanan sihat. Masak yang sihat. Ketika itu ajar masak ekonomi. Jadi adalah pengisiannya. Orang datang buat kelas, ajar masak. Buat kuih apam, buat kuih ini, masak pulut. Untuk dalam masa yang sama, masa terisi, dia ilmu dapat, makanan tadi makanan yang bersih, kena jaga. Banyak benda tentang ekonomi. Kita juga bantu untuk berkebun keliling rumah. Masa ada buku hijau. Antara cikgu kita yang buat tu. Jaga kebersihan kat rumah. Ni macam mana gemas rumah ni bersih. Kan orang kita ni kena mana memang kuno lah masa tu. Kalau tahun 60-an kuno lah. Kalau perempuan tak tahu nak kemas rumah, tak tahu nak masak. Tapi kebersihan. Yalah, tapi itulah dia punya orang kata transformasi. Transformasi. Dia build jati diri. Maknanya tahulah kalau dia bukan kita nak berubah revolusi. Revolusi daripada biasa-biasa je kepada yang lebih baik. Ini tamadun manusia. Tamadunnya betul. Tamadun. So orang kita macam tu juga. Saya tentang kalau satu macam contoh tandas. Kan?
Bukan terus-terus hidup aja terus macam sekarang. Tarik pam. Belum lagi. Itu lambat. Itu dah makin maju. Dulu jenis terbangnya. Terbang. Kat kampung mana ada tandas? Tepi sungai. Sukuk wala. Itulah terbangnya. Pum, hilang terus. Habis saya mandi kat bawah tu. Nasiblah. Orang hulu punya oil dapat kan. Dulu masa tu. And then kemudian dia berubah. Ini reality. Oh, yang dulu tu ni ada orang berak kat rel kereta api. Ke? Yang duduk kat tepi rel kereta api Datin, dia selubung kepala dengan kain batik. Tu dia berak kat rel kereta api, lepas tu dia balik cebok kat rumah. Yang berak kat dalam semak, Itu lagi. bawa cangkul. Okey, sebab tu kita tengok perkampungan kita kebanyakan berada di pesisir sungai. Kalau kita tengok banyak kan. Itulah sebab dia. Sebab kadang-kadang mudah. Air. Air tu nak dapat sumber air, satu nak melepaskan air. Nak melepas. Apa makna minum pun air tu? Air tu. Dulu sungai dulu. Itu. Situlah juga orang basuh baju. Itu basuh baju, situ apa. Habis tengah-tengah basuh baju, tengah-tengah mandi tu tiba-tiba lalu. Biasa, itu normal. Itu ketika itulah. Kadang-kadang bukan tampak tu je, ada lada, jagung ada pun ada tu. Nasib lah kan, nasib. Ini masa Zaman tu. Zaman itu. Tak boleh buat apa? Memang itulah yang ada. Okey, itu bagi yang duduk pesisir sungai. Kalau duduk tengah sikit, okey, tandas. Mana ada tandas? Nak buang air macam mana? Gali lubang. Gali lubang dulu. Jadi siang jarang orang buang air. Tunggu gelap. Tahan lah. Tahan lah. Kalau nak siang, pergi ke sungai. Kalau malam, masa nak buang, boleh pergi kat tempat gelap-gelap. Tempat gelap. Kan? Banyak masa tu mana ada karen. Bawa pelita. Elektrik tak ada bawa pelita. Bawa pelita gali lubang dulu. Bawa pelita. Pelita letak ujung sana. Dia dekat sini. Tak boleh buat dekat-dekat, nampak. Dia kena skill. Itu skill. Skill Kalau pelita, kita duduk tu pelita, suluh. Terkejut lah. Dia jauh sikit pelita. Jadi kalau malam-malam tu kita nampak ada pelita cerah sana. Tahulah orang tu. Kita tahulah tu. Ada orang tengah memergut. Tengah memergut. Ada dia dulu kan jalan mana? Jalan tepi tu kan. Belakang rumah kan semua ada pokok keladi besar-besar tu kan. Kalau siang dah tak tahan sangat pun macam tu juga. Tapi lepas korek dia rambus. Tapi lepas tu ada revolusi baru pula. Dia berubah. Jamban lubang. Ada jamban lubang. Korek lubang. Pluk jatuh. Pluk jatuh. Saya pernah melalui zaman tu lah. Saya duduk Mas Tinggal dulu Datin. Macam mana? Dia kau jangan geli lah. Benda ni kau jangan geli. Asal muka kau macam tu? Tak, bukan. Dia apa? Dia just you buat hole ke apa? Kita buat lubang, kata lubang tu dalam 6 kaki. Macam lubang kubur tu. Tapi tak ada panjangnya tu, dia bulat dari 4 segi macam ni. Lepas tu kita ada kayu. Kayu dua macam ni. Jadi kita menyangkung kat atas kayu ni. Pelepup jatuh bawah. Nampak isi dalam tu. Di China masih lagi ada, di province-province yang jauh-jauh lah. Kampung-kampung masih ada. Jadi dia nampak tu bila penuh benda tu, ini biasa saya cerita ni. Sebab saya lalu itu. Bila penuh tu kita beli kabait. Kabait tu yang yang hidupkan pelita lampu tu. Jadi kita balingkan kabait kat dalam tu, nanti kabait tu dia panas, dia makan semua najis-najis tu, dia jadi tanah. Boleh pakai. Bila dah penuh nanti kita akan tutup balik. Tutup semua, gali lubang lain pula. Dan jamban ni pula bukan seorang punya, kongsi 5 rumah. Dikongsi. Okey, siapa nak buat jamban ni? Okey, jom kita korek sama-sama. Lepas tu ada kunci pula yang pakai nombor tu. Nombor rahsia. Kalau tidak semua orang memergut situ. Habis tu orang nak masuk kena tahu nombor rahsia. Kena tahu nombor rahsia lah. Tak boleh bagi tahu kat orang lain sebab 5 rumah dia yang tahu. Rahsia. Okay, faham. Jadi lepas jamban yang itu, jamban Giros upgrade. Cerita. Dia naik jamban Giros pula kan. Jamban Giros tu pula dia buat mesin naik tangga. Naik tangga. Dia tangga. Dia upgrade sikit lah. Ada tangga kira standard lah. Dia bertangga. Kita fikir kan. Maknanya orang dulu teknologi dia dah ada fikir tu. Sebab bila tangga dia punya tekanan nak keluar tu. Dan sampai sekarang kan masih ada tangga tu. Kan. Kalau kita tengok kampung jauh-jauh ada lah. Kan. Dia guna jamban. Taklah dalam mall pun. Dalam mall ada tangga lah. Sebab apa tekanan. Dia nak jigo tu tekan air tu. Tekanan. Bagi masa tu lubang dia kat belakang pula. Ni contoh ni tandas. Ni tandas kan. Lubang ni kat bawah ni. Straight. Tapi janganlah bayangkan tandas tu cantik. Tandas tu kadang-kadang dengan goni je. Plastik gula. Kepala nampak. Duduk ni kan. Nampak kan. Kalau orang lalu tunduk. Dah okey sikit zinc. Ada itu zinc. pun lubang boleh tengok. Ada orang lalu pun ada orang lalu. Itu zinc lebih-lebihnya kan. Lepas tu yang standard sikit dah ada bumbung. Dah ada bumbung.
Jadi lepas tu memang lubang kat belakang pula. Ini jamban jirus. Kena bawa air. Kena bawa air. Pergi toilet tu bawa masing-masing bawa masing. Yelah, masing-masing yang nak gunakan dia yang bawa tapi air. ada juga yang kau hajar Datin. Kenapa? Dia memerut, lepas tu dia tak bawa air, dia tinggal macam tu je. Aku kalau masuk tu memang menyumpah gila lah. Celaka punya orang, tak punya bodoh lah, semualah. Bila kita tengok najis orang kan, itulah revolusi. Revolusi. Jadi yang Cik Ali nak cerita ni, maknanya macam mana pihak kemas dulu, pihak kerajaan dulu mengajar orang menggunakan jamban moden. Macam mana cerita dia? Maknanya kita mengajak masyarakat macam mana untuk menjaga kesihatan, menjaga kebersihan. Kebersihan ni macam-macam. Tangan lah, tandas lah, rumah lah sebagainya. So pada kita merevolusikan. Di kampung kalau tak ada macam mana nak buat tu sebagainya, itu yang mula berkongsi sebagainya. Itu perubahan-perubahan yang berlaku. Dalam masa tu juga yang kemas datang untuk membantu. Yalah. Membawa satu bagi pengajaran ilmu pada dia orang benda ni. Inovasi lah, sebab ada orang dia ada benda tu, tetapi di kampung-kampung tak ada kemampuan. Duit tak ada. Nak buat tandas ni pun kena share, macam Datuk cakap kena share. Duit tak ada. Lebih daripada buat tandas, baik dia cari barang makan dulu. Betul. So dengan dari situ kita datang membantu. Dia bukan ada seminar-seminar nak dengar ke apa. Masa tu tak ada. So pergi membantu, didik. Dan berterusan program kita mendidik masyarakat. Okey, dengan kebersihan tadi. So kita bayang generasi yang akan datang ni kena didik dari pendidikan awal. So dari situlah kita ada kelas pendidikan awal kanak-kanak. Kan? So budak tadi di kelas-kelas tadi kami memang kita latih. Anak tadi gunakan tandas. Lepas guna macam mana, kena bersihkan. Betul. Sebab kita nak latih generasi ni kena berubah. Macam Datuk cakap, Allah, tengok apa yang tinggal. Kan? Jadi kita tak nak benda tu. Sebab benda ni, kebersihan tandas ni kena cerminkan masyarakat. Betul. Kan? Kalau kita pergi tengok apa semua tempat-tempat yang ni, kan keselesaan. Kan? Kita tempat tu, kita nak bagi selesa, nak tengok macam mana kan. Okey, nak cerita pasal ni, mungkin Cik Ali boleh cerita pasal tadika kemas ni. Anak saya tadika kemas. Sampai sekarang ada tadika kemas kan? Ya, sampai sekarang kita ada lebih kurang lebih 10,000 buah. Lebih 10,000. 10,000 ke? 10,000 lebih. Banyak sangat ni. Memang banyak. Memang banyak. 10,000 maknanya kalau satu tadika kemas, 3 cikgu, 30,000 orang. Ramai. Memang banyak. Tadika ni dan kita transformasi berubah. Dulu mulanya kita ajar jaga, mula nak jaga. Lepas tu transformasi nak didik sikit, ajar boleh budak ni ada. Sekarang ni dia ada kurikulum dia. Dia bukan ajar suka, dia ada kurikulum dia, ada apa semua sekali. Dan kita 4 kali dah dapat trusted brand. Dan ada Digis. 4 kali dah dapat dah. Maknanya negara lain tak ada ke benda-benda macam ni? Diorang ada cara dia sendiri. Tapi kita memang ada benda ni dan untuk satu lagi tadika ni. Dulu orang kata masuk tadika kemas main. Okey, makan main. Okey, apa bezanya tabika dengan tadika? Tabika bimbingan. Itu tabika, taman bimbingan kanak-kanak. Di kemas taman bimbingan. So yang lain taman didikan. Dia sama kan, bimbingan dengan didikan. Sekarang masih ada tabika dan tadika. Ya, tak kemas memang gunakan nama tabika. Tadika tu yang lain daripada selain kemas. Yang lain tu mungkin dia guna tadika. Sebab kita ni wujudkan tadika tu untuk budak-budak ni zaman dia. Kan? Kita bukan nak budak tu jadi profesor. Nak push dengan dia punya ni banyak-banyak sangat tak. Biarlah zaman budak tu dia ikut proses perkembangan dia. Tak nak dia stres dengan kena buat gini. Dia kecil-kecil dah nak hantar tuition. Kan? Nak sampai bagi dia kelas main-main dulu. Bagi memang zaman dia main. Itulah kan? Bimbingan tu kita membimbing. Tapi dalam membimbing itu kita membentuk anak tadi. Untuk jadi apa? Jadi manusia dia paling pertama menguruskan diri dia. Hormat orang tua. Hormat guru-guru. Membina karakter. And then 3M, 4M. Menulis, membaca, menulis, menakul. Menakul ni dia tahu kalau buat ni salah. Menakul. Apa menakul? Dia tahu contoh buat ni betul, buat ni salah. Dia boleh berfikir. Menakul. First time saya dengar ni. Ni ada 4M. Kita, menakul. Maknanya kemahiran. Yang ni tak boleh. Yang ni boleh. Okey. Ini orang punya, jangan ambil.
nak kena minta izin. Itu antara dalam dia ada kemahiran tu. Do and don'ts lah. Dia tahulah mana yang boleh, mana yang tak boleh. Do and done. Lepas tu banyak benda yang ni membantu dia. Dari awal kita ni. Macam tadi kita tandas lepas guna kau kena cuci. Ya, tapi memang betul pun daripada peringkat awal lah. Dari awal ni. Peringkat awal tu lah yang kena tahu yang mana orang punya, yang mana kita punya, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Daripada peringkat awal lah kan. Kita kena didik dan kita kena bagi tahu. Dan So, betul lah peranan kemas kita tu. bantu juga satu daripada tadi tentang kebersihan. Kita ada kelas, memang dalam kelas kita ajar tentang menjaga kebersihan, cuci tangan apa. Yang datang tu 4 tahun, 6 tahun kadang-kadang berak kencing pun masih dalam seluar lagi. Cikgu-cikgu lah tadi tolong bersihkan. Dan ajar budak tadi. Dan kadang-kadang yang datang tu pakai pampers, masuk kelas tu tak nak pakai pampers. Oh, sebab dia dah pandai. Dia dah pandai. So datang satu pandai, satu Cikgu. cikgu kan. Lelaki kan. Dia datang tadi bila dia bercampur, dia tengok orang lain tak buat, dia pun tak buat. Sebab dia ada pergaulan. Ini membantu persekitaran yang baik akan membantu support each other. Anak-anak tadi. Daripada tak tahu tadi tu, budak-budak sekarang kena ingat tau. Setelah manusia itu dilatih daripada tak tahu kuno tadi tu, mereka menjadi masuk dalam alam moden ketika zaman tu, dan itulah yang diajar kepada anak-anak yang korang membesar sekarang ni. Betul. Kalau tak ada didikan pertama daripada pihak kerajaan dulu, mungkin tamadun kehidupan kita tak macam korang sekarang. Betul. Sebab tu macam Datin cakap tadi, dekat China pun ada lagi. Masih ada. Kan? Di Kita China. bersyukur banyak yang kita dah berubah cukup banyak. Kan? Kalau kita, yalah, saya pun muda lagi. Datuk lagi tua. Kan? Tapi aku pula tua. Lah. Ini rancangan aku ni. Aku potong je. Betul lah tu. Betul Ni betul. Lalang. Kita geng. Betul tu. Ini memang lalang ni jadi. Tak, dia generasi kena melihat benda ni. So maknanya kita juga tak boleh menyalahkan generasi sekarang. Betul. Ini adalah zaman dia. Zaman dia. So kita kena tengok. Kalau kata begini ayah tu pakai, tak boleh. Ini zaman dia. Dan kita mengikut zaman Kena ni. ikut zaman dia. Di mana kalau kita tak pandai pakai telefon, kita dah Kita kena pakai. guna telefon, Imam komputer. kata didik anak kamu ikut zaman dia. Tapi kan, Cik Ali, masih ada lagi ramai orang guna diary tau. Ada? Ada. Yang guna diary tu dia memang old school lah tu. Dia old school. Sebab nak berubah tu susah. Dia kata memang nak berubah tu susah. Tak, bukan macam tu. Saya tak mudah lupa daratan. Betul. Jadi banyak orang yang dia lupa kemudian dia lupa daratan. Tak tahu nak guna function Apa telefon. function dalam tu note pergi kat note, tapi saya pernah berlaku. Itu kelebihan dia. Apa? Saya pakai communicator. Orang lain belum pakai communicator, saya pakai communicator, Nokia communicator. Alah, Nokia Bila yang... saya bangun tidur, ada benda datang mesej, saya tekan, rupanya virus. Semua Habis. dalam tu habis dengan jadual saya sampai 5-6 bulan akan datang habis. Saya dah pening. Ini tak. Sebenarnya Datuk nak cakap, Datuk dah guna teknologi. Lama dah saya guna. Saya dah guna teknologi telefon Nokia Mobira. Nokia Mobira ni yang boleh angkat daripada dalam kereta tu saya dah pakai. Bukan aku punya, bos aku punya. Dia bagi aku pakai. Bayangkan aku advance ke tak advance? Advance. Tapi sampai kena virus. Itulah banyak orang jahat kan. Jadi saya masih kali gunakan diary. Macam tu. Okey, Cik Ali. Okey, itu tadi cerita pasal budak-budak. Okey, boleh cerita tak lagi pasal orang dewasa? Sebab saya dengar Kemas ni ada kelas menjahit. ERT, ekonomi rumah tangga. Itulah dalam tu lah. Dekat sekolah dia jadikan sains rumah tangga. Yang dalam tu lah yang tadi Cik Ali kata dia ada memasak, menjahit, bertukang, kan, benda-benda kemahiran. Itulah saya cakap. Sekarang ni kau nak cakap aku kuno. Tak? Cik Ali cakap aku kuno. Tak. Okey, macam Terasa ni. Belum lagi. Bukanlah, aku terasa lah ni. Mana ada? Dia cerita dia macam ni Satu ketika dulu dekat sekolah ada sains rumah tangga, ada seni pertukangan, ada seni perusahaan yang elektrik, ada. Tapi siapa yang masuk kat kelas tu semua dia anggap budak-budak tu bodoh. Tak, masa zaman tu. Dia kata ini tak pandai. Dia tak pandai akademik. Dia bagi kemahiran. Dia ambil kemahiran. Masa zaman saya dipanggil vocational. Vocational tu lepas sekolah tu. Yelah. Masuk vocational, siapa masuk vocational dia kata bodoh. Tak, tingkatan 4 vocational. Hari ini budak-budak TVET lagi laku daripada budak akademik. Yeah. Betul?
Betul? Sebab sekarang ni ada kita memang need the skill. Betul. Zaman dulu banyak orang tak tahu, sekarang ni kalau zaman-zaman dulu kalau kita buat kerja kahwin kat kampung, Merewang. dia ada merewang, dia ada ketua dia. Dengan mangkuk pinjam kat sini. Mesyuarat dulu. Kena mesyuarat dulu. Mesyuarat dulu sebab nak pilih tarikh. Jangan bertindih dengan orang lain. Sesuai tarikh ni, okey mesyuarat. Lepas tu lantik jawatankuasa dia. Yang jaga pinggan mangkuk siapa, yang masak bila, merewang. nak dirikan kemah. Pakai buluh. Balai, nuah balai ke apa, pakai buluh ke apa. Siapa yang cari buluh. Siapa ni ada ketua-ketua dia bagi dah. Pakai ni canvas lori. Canvas lori. Tapi yang ada yang standard, yang ada duit lebih sikit, dia sewa parachute. Parachute. Nampak? Parachute askar. Parachute. Ya. Yelah, parachute dia buatkan jadi kemah. Dia buat jadi kemah. Yang tak pakai lagi lah. Dia biasanya dia orang dah lupa punya, dia orang pakai. Jadi dia tahu buluh tengah-tengah tu, dia ikat kan. Jadi parachute punya tu. Yang biasanya tempat tu tempat buat air ataupun tempat yang ni ambil duit. Buat duit. Salam yang kahut. bagi door giftnya. Salam kahut. Salam sahut kan. Dulu-dulu ingat tak Cik Ali? Kalau nak buat kerja kahwin ni, air batu. Air batu tu kita balut dengan goni, kita gali lubang. Air batu? Gali lubang dulu. Besok nak pakai ni. Hari ni air batu sampai. Air batu bukan macam sekarang telefon ni sampai tak ada. Jadi air batu yang besar ni, makna gulung dengan apa? Dengan goni. Masuk ke dalam tanah, timbus dengan tanah tu. Tu satu lagi pakai abuk kelapa. Bukan abuk kelapa, abuk kayu. Abuk kayu. Tengok lupa daratan. Pokok kelapa tu ditebang. Sekali guna kahwin satu batang pokok. Kena nak ambil kelapa, nak ambil batang kelapa, nak buat titi, nak buat apa buat basuh pinggan. Bila dia potong-potong serbuk dia tu, buat abuk kayu tadi untuk. Lepas tu kita pakai dulang. Pakai dulang, lauk semua dalam tu. Tapi sekarang ni kita tengok dalam era moden sekarang pun banyak restoran-restoran yang dah kembalikan zaman-zaman dulu. Yang ada pakai pinggan ayan, kan? Dia pinggan gunakan ayan balik untuk nak rasakan balik orang kata zaman tu. Tapi sekarang ni kalau kita tengok orang tua-tua yang dulu zaman dulu yang kita cerita tadi ni, orang tua-tua sekarang banyak tak sedar diri. Kenapa? Dia dapat gadget ni. Sekarang dia duk membelasah orang kat dalam tu, kat dalam internet, social media, duduk situ daripada pagi sampai malam. Berapa ramai orang yang bercerai sebabkan binatang ni? Betul tak Cik Ali? Betul. Dalam Sebab kemas, tu, saya rasa Cik Ali ada statistik tu. Dia gini, dia bukan salah teknologi. Salah nak gunakan. Pisau tu boleh membunuh. Tapi kalau pisau tu guna untuk potong daging, betul. Tak ada. Tak ada masalah. Macam ni juga. Orang yang menyalahgunakan. Yang gunakan. Jadi kita tak boleh kata benda ni salah. Kerana orang bercerai ke apa. Tapi macam mana dia gunakan? Kan? Itu kita kena didik masyarakat kita. Okey, sekarang kemas ada mendidik orang-orang dengan era moden. Kita kena tahu mana ini basic, semua ni basic perkara-perkara ni. Kita macam tak tadilah cakap do and don'ts tu, yang mana boleh, yang mana tak boleh. So tak kisah pun era kemajuan apa. kita akan terima, tetapi bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan kita, dengan budaya kita. Betul. Kalau kita tolak kemajuan, kita tertinggal. Betul. Orang dah pakai GPT, AI lah, apa benda lah, kita tak tahu lah. Datuk kata kereta lah terbang akan datang nanti. Takkan nak pakai kereta selama lagi. Low profile? Tak, waktu tu zaman tu. Itu silap dia. Zaman tu petrol. Zaman tu semua kereta dah terbang. Yang sibuk kat atas, aku kat bawah relax. Dia tak ada orang. Tak, kalau ada lagi. Kalau ada lagi jalan kat bawah, takut dah tak ada. Cik Ali sokonglah aku, Cik Ali. Aku yang panggil kau, Cik Ali. Tapi ni rancangan dia macam mana dia suka sokong sana. Tak, sebab kita kena tengok juga. Kita tak jangka hari ni kita macam ni. Dulu Datuk pun tak pernah mimpi Datuk pakai sukuk kepala kat sini. Betul. Masa duduk kat sejarah hidup Datuk. Kan mana pernah. Dulu kalau tengok ni dapat pegang mikrofon ni kat masjid je, azan ni. Dulu kalau yang tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kerja kahwin, Muazzin. tak, kerja kahwin masa dulu kan ada DJ kan. Kita dapat lalu tepi tengok DJ tu tengah pandang. Halo. Happy gila. Time tu. Halo lagi. Betul. Sekarang dah macam pilot dah. Pakai ini pun dah rasa dulu. Ini pun dah mengikut perubahan. Dulu orang sibuk dengan borak santai, talk show. Sekarang dah zaman podcast. Semua orang kena letak kat telinga. Kan lepas ni orang tak apa pun tak tahulah. Tahu. Kan? Kan tak lepas ni sekarang dulu kita pernah mimpi ke
work from home yang belum ni buat. Bila COVID itu semua online. Sekarang lagi senang. Saya start lepas ni, saya cakap dengan Datuk, bos kata saya duduk sini tu. Saya dari office je. Boleh dah sekarang. Dah memang dah. Mana dulu dah kita ada. tak berjangka Tak pernah kan. ada. Tak berjangka. Dulu cerita ni Mak Sentul. Mak Sentul buat cerita tu. Yang mana? Mak Sentul cerita apa yang gate boleh buka sendiri tu. Kita kata Mak Sentul ni gila lah. Tok, itu Mak Sentul kiawak lama. Ibrahim Pendek yang Piramli keluar pada gambar. gambar tu. Ting, dia keluar. Alah, apa masa tu kan? Tak terfikir sekarang. Sekarang memang betul. Jadi apa yang Datuk nak lupa daratan kuno sangat? Dah Betul aku lah. pula. So bagaimana kita dalam ialah sekarang dan akan datang, so bagaimana kita nak gunakan teknologi ni. Kita tak boleh tolak Tamadun. So Macam mana dalam kita masa menerima kita kekalkan jati diri kita kena kekal, budaya kita kena jaga. Betul. And then kemajuan kita terima. Ini yang paling penting. Okey, korang kat luar sana kena ingat, apa pun berlaku kemodenan tu harus diterima. Betul. Tetapi kita punya budaya, kita punya Jati jati diri. diri, asal usul kita. Yes. Ini yang masalah orang Malaysia. Adab. Masalah orang Malaysia, dia suka lupakan benda ni. Dia suka lupakan benda ni, dia terus terima. Itu satunya orang Melayu yang khas ni, dia terlampau baik hati. Dia terlampau menerima segala-galanya, lepas tu yang belakang tu ditinggalkan. Itu yang masalah. Ini kemas tak buat kerja ni. Bukan tak buat kerja. Habis tu? Sebab dia orang macam Datuk lah. Dah aku lah. Tak ada gini. Sebab masyarakat kita kena terima. Dulu kita tak ramai. Okay. So bila ramai, dia akan jadi banyak benda. Kan? Dulu kita jarang dengar kereta accident. Sekarang selalu kita sebab kita dah makin banyak. Dan Kan, zaman accident tu Datuk accident tu dah macam dah biasa biasa. dah. Normal. Dulu orang mati umur 60, sekarang mati umur 30 jalan. Dah biasa. Kan? Sebab apa bila ramai ni, dia banyak. Terlalu banyak. So kita ada 33 Masalah juta. tu pun Kepadatan wujud. kita gini. So maknanya dia tak boleh satu orang aja buat ni. So gemding ke semua orang. Semua orang bertanggungjawab. Dalam bina tamadun ni semua orang. Dia bukan agensi itu ke, kerajaan saja ke, tak boleh. Tak. Semua kena Yang main penting peranan. sebenarnya daripada keluarga tu Keluarga sendiri. mula basic. Keluarga tu kena. Maknanya kalau kau kahwin, kau tahu apa tanggungjawab. Bukan nak buat anak je. Dia belum keluarga gitu. Individu dari diri Dari Dari diri diri sendiri. Di individu Betul baru juga. dia bertemu. Satu lagi individu dengan individu baru ada jurai dia. Banyak budak-budak sekarang poyo. Dia panggil poyo. Dia rasa dia bagus. Tak nak bercakap dengan orang. Apa semua kan. Ada. Dia Kan? Dia macam kita rasa macam dia rasa macam dia tak ada tu, gelaplah dunia ni kan. Ada. Ada orang ni ada macam-macam jenis. Cuma sekarang ni kita perlu macam cakap Cik Ali tadi, kita perlu realise lah. Kita kena tahu daripada peringkat awal tu sehinggalah ke peringkat yang paling last sekali. Pandai darikan lagi seawal usia sehingga dah usia emas. Kan? Masing-masing ada peranan dan Semua tanggungjawab. Sebenarnya dulu yang kereta Grab Grab, car tu, aha. dulu dah ada dah. Prebat sapu. Prebat sapu. Tapi masa tu orang menggunakan otak. Ya, Dia dan tahu dah Pakcik Ali lalu pukul berapa. Dia dah setting kat sini. Dulu Waze dah ada dah. Waze gunakan otak. Kita sebelum pergi orang bagi kad kahwin kan. Ada. Kad kahwin. Kita dah Ada. tengok ni, kita dah zas. Ada road map. Ada road map, kita dah masukkan dekat dalam kita punya Waze ni. Jadi besok kita dah tahu nak jalan kat mana. Sebab kita dah setting pada malam tu. Sekarang kita take for granted. Besok pagi Waze. pap turn left. Itulah teknologinya. Yelah. Tapi maknanya banyak orang mengatakan zaman hari ini manusia menggunakan otak dia 5% saja. Kalau kita nak maju daripada orang lain, maknanya manusia mesti menggunakan otak dia secara berlebihan. Barulah dia akan jadi lebih baik daripada orang lain. Kerana apa saja yang tercipta kemodenan di atas dunia ni dicipta oleh otak. Otak manusia yang cipta. Betul. Jadi jangan kita terlalu bergantung kepada itu hinggakan membuatkan kita jadi manusia yang malas. Manusia yang bergantung kepada gadget. Adakah itu yang berlaku Cik Ali sekarang? Dia bergantung pada gadget, tengok keperluan. Okay, tengok keperluan. Kalau memudahkan tu, balik sebenarnya bagaimana kita gunakan dia. Kan? Kita gunakan dia. So bila dah ada benda yang mudah, yang boleh membantu, so banyak kerja lain yang boleh kita selesaikan. Itu Ada pro and cons pro and dia con. lah. Tapi kalau terlalu berlebihan, Betul. Itu yang memudaratkan. Yes. Sebab tu dalam Quran pun banyak ayat-ayat yang tidun, berfikirlah. Betul. Ajak manusia suruh berfikir. Tu mukjizat Quran sampai hari ni boleh tahan. Sebab dengan ajak manusia berfikir, kita kena fikir. Benda ni ada,
kita fikir. Fikir. Walaupun menjadi pengguna yang baik. Berfikir guna dia. Itulah yang kita ceritakan dalam kehidupan kuno versus moden. Versus sekarang. Sebenarnya banyak kuno versus moden. Banyak benda lagi kita nak cerita, tapi kita cerita ni secara santai-santai, dan aku rasa korang semua dekat luar sana boleh adapt dengan apa yang kita orang cerita. Kalau kau tak tahu, kau tanya dengan orang yang lebih tua daripada korang. Dan kalau kau tak tahu juga, korang satu hari nanti akan merasakan apa yang kami cakap. Saya dah 56 tahun, dah lebih daripada setengah abad. Masuk umur kau 50 tahun nanti ke yang remaja-remaja ni, kau akan cakap benda yang sama apa yang aku cakap, tapi dalam perspektif yang berbeza, zaman yang berbeza. Nanti 50 tahun lagi, 20 tahun, 30 tahun lagi, zaman tu tak tahu apa benda yang dah tak boleh nak brain. Orang kata budak-budak sekarang tak boleh brain. Tak boleh nak dibayangkan. Tak boleh nak dibayangkan. Cannot brain. Jadi ini yang saya nak ceritakan, bahawa jangan kita lupa sejarah macam mana bangsa itu mempunyai tamadun yang hebat hari ini. Betul. Bangsa tu, bangsa Malaysia tu, bangsa Melayu khasnya, yang satu ketika dahulu dia ketinggalan. Dia ketinggalan dalam kekunoan. Kan, masa tu orang pandang kuno, tapi hari ini kita telah setanding dengan dunia-dunia moden, masyarakat moden di seluruh dunia. Siapa yang membentuk ini? Kita sendiri. Kita yang membentuk jati diri kita. Ada juga pegawai kerajaan daripada Kemas, daripada agensi-agensi yang lain telah melihat bahawa pemimpin kita tu telah melihat bagaimana untuk membentuk rakyat aku, masyarakat Malaysia itu sendiri, dan tahulah kita bagaimana untuk kita berterima kasih. Berterima kasih itu yang paling penting. Jangan cakap kau dulu apa. Berterima kasih. Jangan kita menidakkan peranan orang-orang yang terdahulu. Terima kasih Cik Ali sudi kongsi bersama dengan kami cerita-cerita ini, dan kita pun sebenarnya saya pun excited. Sebab itu zaman-zaman yang Datuk lalui. Datuk tak pernah berak yang jamban yang nampak tahi, tak pernah. Tak pernah. Tak pernah lah zaman saya kita dah. kena bawa pergi satu tempat macam tu, ada lagi. Tapi saya dah rasa di China. Dah rasa? Saya dah rasa di China. Kata tadi tak pernah. Tak, maksudnya saya rasa tengoklah. Oh, tengok. Berak. Tin tak sama, Tin feel. Tengok toilet tu. Dia tak feel lah, Tin. Dia sebenarnya yang bila feel saya tengok, dia macam ni, kita okey tak? menyangkung macam ni lah, Tin. Nyangkung macam ni. Tangan kena ada. Tangan ini. Oh ya ke? Sebalik. Dia memang tangan kena macam tu. Tarik nafas sekali, tahan. Kalau boleh cepat. Tu bawah tu dengan ulat semua tu. Tak. Yelah orang-orang sebelumnya. Tak, yang bukan orang sebelumnya dah berbulan ke dalam tu. Tiba-tiba ada langau pula. Dan saya berterima kasih kerana saya lahir waktu tu dah ada toilet yang sangat-sangat baik. Kita bukan nak cerita buruk, tetapi itulah zaman proses. Okay, thank you Cik Ali. InsyaAllah lain kali kita boleh borak banyak benda nak borak ni kan. Banyak pasal benda nak borak. Pasal tandas ni dah berapa lama. Kan, jadi banyak benda kita nak borak. Mungkin dekat luar sana akan ada banyak nostalgia abang-abang, pakcik-pakcik nostalgia kan. Teringat yang balik. Korang dah teringat mungkin balik. Kita pun tak ada, kita tak sempat nak belum cakap. kita cerita pasal joget lambak lagi. Kugiran tu. Ini kugiran joget lambak dia kalau masuk. Tapi zaman sekarang ada basker. Tak sama. Tak sama Datin. Basker. Dulu Datin kalau orang kahwin, tak habis lagi ni. Dulu dalam orang kahwin dia ada panpek. Ada orang kahwin, ada joget lambak. Kalau orang Melaka panggil cak kuncak. Cak kuncak. Jadi masa cak kuncak ni bertemu jodoh. Saya tahu cak kuncak. Bayangkan kampung ni ada orang kahwin, ada cak kuncak, ada band. Kampung yang 10 batu sana boleh tahu. Sebab bunyi. Tak ada 10 batu. Apa tu? Dia orang ni mesej tak tahu macam mana. Oh ni lip service. Boleh sampai ni, boleh sampai. Kat sana ada cak kuncak. Jadi budak-budak motor ni tu naik. Ada yang dulu naik basikal. Naik basikal kat situ bertemu jodoh. Lepas tu zaman pampek. Sebab apa masa tu orang sana nak datang sini? Sebab masa tu dia tahu orang ramai kan? Bukan, tak ada hiburan. Hiburan tak ada. Kalau nak tengok wayang, hari raya je. Hari raya je? Sebab tu filem laku hari raya je. Filem Melayu. Dok, dia punya edar promosi tu pakai kertas. Pakai kertas. Ini belum cerita banyak belum cerita. Banyak lagi dulu. Belum lagi macam fun fair. Fun fair ni pula, saya masa tu saya kecil, ada perempuan-perempuan joget ni. Kat atas tu, beli tiket. Bergebut ni macam ni, katalah ni. Ini perempuan ni. Bergebut lah. Dia cari lawan tu. Ni. Lepas tu, orang yang awak beli tiket tu menari. Dia kena menari. Macam tu lah. Nak cerita zaman tak habis lah. Tak habis lah. Tapi kalau zaman saya dah Royal London Circus. Tayangan.
Lepas tu zaman disco datang apa semua kan. Lain lah, rasa lain lah. Dia ada lagu-lagu rasmi, lagu pop ye. Pasal tu Lagu pun sekarang sebenarnya kalau mengikut orang zaman. kahwin, kalau orang tu dia buat majlis yang tempat-tempat bagus-bagus, tiba-tiba dia buat joget lambar. Satu keluarga berjoget. Dia punya keseronokan. Tapi ada juga orang kata, alah, dia ni apa benda ni yang macam ni. Ada orang yang mulut tapi sebenarnya bukan kita nak buat benda tak elok pun, kita nak Bonding balik. bonding balik. Sambil mengimbau dah lah, balik. berapa jam dah rancangan ni. Memang. Cik Ali, terima kasih banyak Cik Ali. Okey, semua orang terima kasih banyak. Seronok ni. Katalah ni aku dah tutup ni dah. Ni sibuk bercerita lagi, seronok sangat. Itu hari tak nak sangat tajuk ni. Ya, sebab kita tak rasa zaman tu. Tak, itu hari tak nak sangat tajuk ni, kau buang tajuk ni. Lepas tu aku masuk balik, kau tanya balik. Yelah, mesti Habis ada ni hari bukan main kau bercakap. Rupanya seronok tajuk tu. Lalalala. Baik, okey guys, semua assalamualaikum. Okey, salam sejahtera. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk saksikan episod-episod akan datang pada di Suhan Channel Dan juga Usanita setiap hari Ahad jam 9 malam. Bye. Assalamualaikum. Usanita, ku Usanita.